Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabi wa alihi at-tahirin sahabatihi ajma'in. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alu hazna idza syi'ta sahla. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan kurnia-Nya, taufik dan hidayah. Allah Subhanahu wa taala masih lagi menempatkan kita alhamdulillah dalam jemaah duduk di dalam masjid yang barakah ini. Selesai kita menunaikan solat fardu maghrib secara berjamaah, alhamdulillah, satu nikmat yang besar, yang mana nikmat ni Allah Subhanahu wa taala bagi kepada orang-orang tertentu, manusia yang beriman yang tertentu daripada sekalian banyaknya manusia yang bertebaran di atas muka bumi ini. Alhamdulillah. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, insyaAllah kita akan mula membacakan sebuah kitab ataupun sebuah kitab karangan Al-Imam Al-Habib Abdullah Alawi Al-Haddad, iaitu yang disebutkan tadi tajuknya, iaitu kitab Nasihat Agama dan Wasiat Iman, ataupun dalam bahasa Arabnya An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah, karangan Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad. InsyaAllah, sebelum kita nak membacakan ataupun kita nak memulakan pembacaan kitab ini, hendaklah ataupun terlebih dahulu insya-Allah kita kenal dulu siapakah pengarang kitab ini. Kitab ni dah diterjemah tuan-tuan, diterjemahkan dalam bahasa Melayu. Asalnya kitab ni dalam bahasa Arab, kemudian telah diterjemahkan oleh Syed Ahmad. Ini terjemah adalah, tapi karangan daripada Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad, satu ulama wali Allah yang berasal daripada kota Tarim, Yaman. Dia membesar di Yaman. Kemudian sedikit sebanyak kisah tentang ulama ini tuan-tuan. Ketika umur dia 4 tahun, Allah Subhanahu wa taala uji dia dengan tak dapat melihat. Antara kehebatan ulama ni tuan-tuan, Syekh Abdullah Al-Haddad ni, setiap hari selepas saja pengajian dia daripada rumah guru dia, usai dia pulang, dia akan pergi ke masjid dan menunaikan solat sunat 100 rakaat. Ini antara kelebihan para ulama ni tuan-tuan. Allah berkati waktu dia, sampailah keilmuan dia, sampailah sebahagian para ulama menyebut dia merupakan wali kutub ataupun ketua para wali. Begitu hebatnya pengiktirafan para ulama ke atas beliau. Dan antara lainnya lagi banyak kisah tentang beliau. Baik, insyaAllah itu antara serba sedikit kita tahu bahawasanya asal pengarang ni adalah satu tokoh ulama daripada Yaman, kota Tarim. Kita kalau sebut tentang kota Tarim ni tuan-tuan, kota Yaman ni, kita sebut kota 1000 para wali. Kota-kota bumi aulia, bumi kekasih Allah, yang begitu
ramai para bukan kita ukur daripada keilmuan sahaja, tetapi daripada serba-serbi sifat yang dilakukan ke situ, antara yang paling hampir dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada tutur kata sampailah ke pakaian dan sebagainya, insya-Allah. Jadi insya-Allah kita hari ini kita teruskan saja kepada kat sini. Dia banyak ni tuan-tuan, dia ada pengantar, pengarang apa semua. Kita masuk hari ini, kita baca daripada kitab ini, daripada prakata ataupun kita kata muqaddimah. Baik, insya-Allah. Qala muallif rahimahullahu taala wa nafallahu bihi wa ulumihi fid dharain amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati muallif atau musannif, penulis kitab ini. Penulis memulakan, qala muallif rahimahullahu taala, bismillahirrahmanirrahim, yang bermaksud dengan nama Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ataupun dengan nama Allah Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Baik tuan-tuan, puan-puan sekalian, apabila kita membaca sekalian banyak kitab-kitab, maka para ulama tuan-tuan, dia akan memulakan penulisan kitab-kitab dengan bismillahirrahmanirrahim. Ini kita kena belajar pucuk pangkal belajar ni, tahu apakah ataupun sebab apakah kenapa para ulama memulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita baca sedikit secara ringkas apakah makna di sebalik bismillahirrahmanirrahim. Hari-hari kita baca tuan-tuan sebab dia ayat pertama dalam surah Al-Fatihah. Ulama tak tolak sebab dia merupakan 7 antara satu ayat. Kalau dalam surah-surah lain tu ada yang tak perlu baca bismillah, tapi dalam suratul Fatihah mesti baca bismillah. Ada pun bacaan itu sir ataupun jahar. Itu saja perbezaan dia. Apa makna bismillah tuan-tuan? Maka saya ambil sedikit daripada kata para ulama. Maka pada bismillah ini terdapat yang disebut sebagai lafaz mahzuf, lafaz yang dihilangkan. Kalau kita baca bismillah dimulakan dengan nama Allah, seakan-akan ada sesuatu yang tergantung di belakangnya. Maka para ulama menyebut di sini ada lafaz yang dihilangkan dengan erti kata, dengan makna kata ia adalah takdir muta'allaq. Ada fi'il yang ataupun perkara yang tergantung, dan disebut muakhiran, yang diletakkan di hujung. Apa macam mana kita nak faham? Contoh kita kata bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Adakah kita mulakan sesuatu dengan perkara yang lain? Contoh kalau kita nak menulis, boleh saja ulama menulis, aku menulis kitab ini sekian lama dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Ini perbezaan pendapat para ulama menyebut. Maka ulama sepakat tak boleh dimulakan dengan sesuatu yang lain melainkan bismillahirrahmanirrahim. Itu yang pertama. Sebab daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut hadisnya apa? Setiap perkara, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Kullu amrin zibalin, setiap perkara yang tidak dimulakan dengan bismillahirrahmanirrahim, maka terputus keberkatan bagi ia. Sebab tu yang kena mula dengan bismillah. Apa-apa perbuatan kita kena mula dengan bismillahirrahmanirrahim. Termasuk juga para ulama menyebut kenapa para ulama kata tak boleh kita menyatakan dulu kemudian kita letak bismillah, kerana akan memberi keliru. Sebab apa? Seelok-eloknya dimulakan dengan ayat Al-Quran sebelum kita nak mulakan dengan penulisan kita sendiri. Sebab tu bila kita nak buat macam mana, kita nak sebut bagaimana? Begini,
Bismillahirrahmanirrahim. Tadi takdir muta'allaq tu yang tergantung tadi tu kita letakkan di hujung, iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Aku memulakan kerja ini, aku memulakan pembacaan kitab ini. Itu. Jadi jelas tak faham Bismillah atau bagaimana? Itu antara sedikit sebanyak yang kita boleh faham tentang lafaz Bismillah yang diletakkan pada awal setiap perbuatan ataupun perkara. Kemudian jelas tuan-tuan, lafaz Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu, kemudian Ar-Rahman. Ar-Rahman ni dengan makna apa tuan-tuan? Allah Subhanahu wa taala Maha Pemurah kepada semua sekalian makhluk dia. Yang kufur, yang kafir ke, yang Islam, semua Allah pemurah. Allah bagi nikmat hidup, nikmat bernafas, nikmat melihat, nikmat berjalan, nikmat boleh makan, minum dan sebagainya. Kemudian Ar-Rahim ini dengan makna khusus kepada sesiapa yang beriman sahaja. Itu Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kena bezalah ni tuan-tuan. Tak boleh kita letakkan Ar-Rahim tu kepada yang bukan Islam, yang tidak beriman, tak boleh. Yang beriman itu selayaknya Ar-Rahim. Baik. Kemudian muallif memulakan Al-Habib memulakan ataupun disebut sambung lagi selepas ayat Al-Quran yang dibacakan ataupun ayat yang dibacakan tadi, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Apa kata? Ditulis di sini, tiada upaya dan kuasa melainkan dengan Allah yang maha tinggi dan maha besar. Maha suci Engkau wahai Tuhan, tiada ilmu bagiku melainkan apa yang Engkau ajariku. Sesungguhnya Engkau maha mengetahui, maha bijaksana. Kita faham sedikit-sedikit tuan-tuan insya-Allah. Pertama kata muallif tuan-tuan, kata Habib, tiada upaya dan kuasa melainkan dengan Allah yang maha tinggi dan maha besar. Makna apa tuan-tuan? Meletakkan sini nafi bagi makhluk ada kuasa. Makhluk tak ada kuasa. Makhluk tak ada upaya. Kita tak ada apa-apa pun melainkan dengan kehendak Allah, iradah Allah, kudrah Allah. Yang berkuasa, kudrah, itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Adapun makhluk ni dia tak ada kuasa. Dia hanya dipinjamkan sedikit, kita kata kasab, untuk membuat pilihan. Itu sahaja. Adapun semua perkara itu kehendak Allah Subhanahu wa taala, gitu. Melainkan dengan Allah tadi yang tinggi. Yang tinggi ni bukan dia makna kata Allah tinggi, tidak tuan-tuan, tapi meletakkan kemuliaan itu bila kita nak menyatakan satu kemuliaan, kita akan kata maha tinggi. Maha tinggi itu dengan makna memuliakan. Ini jangan salah faham. Ada hadis jariah tu kan, dia kata Allah fis sama', bukan makna Allah kat sama', bukan kat langit, tapi dia kata Allah maha tinggi. Contoh kalau kita kan ada VVIP majlis, takkan kita letak orang VVIP tu kat bawah, kita suruh duduk atas kerusi. Makin tinggi suruh duduk, makin tinggi. Itu tanda memuliakan. Lagilah Allah kita kata maha tinggi dengan makna kita memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan maha besar ni makna mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Maha suci Engkau wahai Tuhan. Ini tanzih, mensucikan Allah ni kena wajib hari-hari kita mensucikan Allah. Apa makna mensucikan Allah ni tuan-tuan? Allah ni terkena dengan sifat kotor ke? Tidak tuan-tuan. Mensucikan Allah ni menafikan Allah itu sama dengan makhluk. Kan mudah orang kata, kalau orang kata Allah itu duduk sifat makhluk, maka kita tanzih, kita kata Allah tak sama dengan makhluk. Laisa kamislihi syai' wa huwas samiul basir. Begitu maha suci Allah. Wahai Tuhan, tiada ilmu bagiku melainkan apa yang Engkau ajariku. Maka disebut di sini kata Al-Habib, tiada ilmu bagiku. Betul tuan-tuan, makhluk tak ada ilmu. Ilmu ni sifat Allah. Kita ngaji sifat 20 kan, sifat 20 tu kan disebut ilmun. Ilmun ni sifat Allah. Bila sifat Allah, maka sifat Allah ni dia merupakan sifat yang tidak ada permulaan, tidak ada pengakhiran.
melainkan ilmu yang diajarikan ataupun diajarkan kepada hamba dia, kan? Allah Subhanahu Wa Taala yang mempunyai ilmu, tapi tak semua ilmu kita tahu. Bahkan kita ni tak lebih daripada setitik ilmu Allah Subhanahu Wa Taala pun. Gitu pinjaman. Sebab apa tak boleh kita kata ilmu tu sifat kekal bagi makhluk? Kalau sifat kekal bagi makhluk, tak boleh kata gitu. Sebab makhluk ni dia punya ta'alluq dia adalah mungkin lil wujud. Tak wajib wujud, tuan-tuan. Makhluk ni dia binasa. Allah Subhanahu Wa Taala dia baqa, kekal. Kekal ni apa? La bidayatan fil wujudiyah. La nihayatan fil wujudiyah. Tak ada pengakhiran, tak fana. Fana ni tak binasa. Tu. Sedangkan makhluk ni, tuan-tuan, dia binasa, dia fana. Allah Subhanahu Wa Taala qadim. Begitu juga dengan ilmunya. Qadim ni apa, tuan-tuan? Sedia ada. Tidak ada permulaan bagi wujudnya. La bidayatan fil wujudiyah. Tidak ada permulaan. Sedangkan makhluk itu hadis. Hadis ni apa, tuan-tuan? Makhluk itu baru. Baru ni makna ada permulaan dan ada pengakhiran. Walaupun ada sesetengah makhluk itu dia ada permulaan tapi tak ada pengakhiran. Contoh apa? Contoh syurga, contoh neraka, kolam, arash. Itu tak ada pengakhiran. Tapi tidaklah makna kata kekal. Baqa itu seperti baqanya Allah, tidak. Lainlah, tuan-tuan, ya. Itu perbahasan lah, insya-Allah kita nanti sebut lagi. Sebab tu disebut al-khaliq fahuwal qadim. Maka khaliq itu dia tidak ada, dia sedia ada, tidak ada permulaan. Fal makhluq fahuwal hadis. Maka makhluk itu dia adalah baru, sifatnya baru. Maka setiap sesuatu yang ada bagi ia permulaan, maka ia adalah baru. Jelas, tuan-tuan? Maka dia adalah makhluk. Ta'alluqnya adalah mungkin lil wujud. Hukum akal dia ada 3. Dia ada wajibil wujud, dia ada mungkin lil wujud, mustahil lil wujud. Wajibil wujud ni apa? Hanya Allah sahaja yang wajib wujud. Mungkin lil wujud ni ada mungkin apa, tuan-tuan? Boleh. Kalau ada pun boleh, kalau tak ada pun tak apa. Itu semua bagi makhluk adalah mungkin. Makhluk ni apa? Makhluk itu. Kemudian mustahil. Mustahil ni adalah perbahasan, insya-Allah. Gitu. Jadi melainkan ilmu yang Allah ajarkan kepadaku, dia kata, yang engkau ajarkan kepadaku. Dan ilmu ni, tuan-tuan, antara makhluk yang pertama yang Allah ajarkan, yang di dunia ni yang pertama Allah ajarkan, sebagaimana disebut dalam Al-Quran. Allah ajarkan kepada Nabi Adam alaihi salam, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-malaikah faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum sadiqin. Kan, sebagaimana Allah kata dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala telah mengajarkan Nabi Adam akan segala nama, benda-benda dan kegunaannya. Tu. Ini makhluk pertama dekat dunia ni Allah ajarkan tentang ilmu. Ini membezakan makhluk-makhluk lain seperti itu, membezakan mulia kelebihan Nabi Adam berbanding malaikat ke, jin ke, iblis dan sebagainya. Allah tak ajarkan tentang nama-nama ni, tapi Nabi Adam Allah ajarkan gitu. Sesungguhnya engkau maha mengetahui, maha bijaksana. Kalau kita tengok dalam ayat atas ni juga, selepas Allah sebut dalam Al-Quran, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Bila Allah kata kepada malaikat, kepada iblis Azazil, sebelum dia convert iblis, Allah kata Allah nak jadikan kat dunia ni khalifah. Khalifah ni pemimpin. Berkata Allah Subhanahu Wa Taala kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku nak jadikan khalifah. Nabi Adam lah tu. Tapi malaikat ni tak setuju. Dia disegeri. Qalu ataj'alu fiha. Dia kata, kenapa nak jadikan kat sana manusia ni?
yang akan melakukan mayyufsid, akan melakukan fasad fiha, wa yasfikud dima, akan bertumpah-tumpah darah dan sebagainya. Ini ada sebab lah tuan-tuan. Malaikat pun ada reference, ada sebab dia menyatakan, dia bukan menyatakan kosong. Dia tuan-tuan boleh baca dalam tafsir-tafsir para ulama. Kenapa para malaikat ni dia sebut begini? Sebab ada makhluk sebelum tu yang menyerupai manusia yang disebut sebagai al-hin, al-bin. Itu tuan-tuan boleh baca sendiri insya-Allah. Sedangkan kata para malaikat, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan kami ni yang sentiasa bertasbih dan bertahmid kepada engkau. Para malaikat ni dia tak buat dosa tuan-tuan. Iman dia laisa yazid laisa yankus, dia tak naik tak turun, tapi iman dia begitu sebab dia tak melakukan dosa. Dia sentiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Tapi apa kata Allah tuan-tuan? Kita nak sebut tentang ayat tadi tu. Sesungguhnya engkau Maha mengetahui. Sebab Allah sahaja yang Maha mengetahui segala-galanya. Sebab Allah sebut dalam ayat ini, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Berkata Allah, sesungguhnya aku tahu apa yang kau tak tahu. Apa yang kamu semua tak tahu, Allah tahu. Sebab tu kalau kita ni tuan-tuan, paling bahaya kata orang alim, paling bahaya kalau nak tercampaknya seseorang itu ke dalam sifat takabur. Kan? Sifat takabur ni sifat Allah tuan-tuan. Iblis tuan-tuan, sebelum dia jadi iblis, dia ni bukan disumpah tuan-tuan, dihumban. Allah benci ke atas dia sebab satu sifat saja tuan-tuan, sifat takabur. Dalam ayat bawah ni tuan-tuan, kita baca sama-sama. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu. Dia tak nak sujud kepada Nabi Adam sebab apa? Illa iblis tadi. Sebab apa? Aba wastakbar. Sebab dia takabur. Dia tak ada sifat merendah diri. Dia kata kenapa nak sujud kepada Nabi, kepada Adam ini, sedangkan Adam ini diciptakan daripada tanah, sedangkan aku ni dicipta pada api. Dia kata itu sifat takabur. Itu juga kita tuan-tuan, kalau sifat takabur habislah. Kan? Apa kita kata, rosak segala-galanya. Amal ibadat rosak, keimanan rosak, takwa rosak, percakapan pun akan rosak, tutur kata. Membezakan kita bagi orang yang takabur, bagaimana tutur katanya, semuanya dia tahu. Sedangkan sifat tahu ni, sifat bagi Allah ni mengetahui segalanya. Kalau ada orang ni, kalau dia semua dia tahu, ni dah menunjukkan diri dia tu dah mula ada sifat takabur. Sedangkan kata para ulama, kalau kita tak tahu, kita sebut apa? Ma sami'tu minasyekh, aku tak pernah dengar daripada syekh aku ni. Ni aku tak tahu. Ma'araftu, aku tak tahu. Ulama ni tuan-tuan, dia tak tahu, dia kata ma'araftu. Kalau kita tuan-tuan, habis. Semua kita tahu tu sifat antara sifat yang kita kena buang lah. Baik tuan-tuan, kemudian segala puji bagi Tuhan seru sekalian alam, ya kan? Alhamdulillahirabbil alamin, yang telah menjadikan dakwah kepada kebenaran, petunjuk kepada kebaikan, dan nasihat kepada kaum muslimin sebagai semulia-mulia amal bakti. Maka Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Tuhan. Tak ada yang lain layak dapat puji melainkan puji itu dikembalikan kepada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji itu hanya bagi Allah. Kalau orang puji kita, hadza min fadli rabbi, Tuhanlah layak ini dipuji. Kita ni buat sesuatu pun atas kehendaknya. Adapun kehendaknya itu, moga-moga setiap af'al kita ini duduk dalam keredaannya. Boleh jadi tak duduk dalam keredaan Allah, itu yang disebut istidraj tu, kan? Sebab tu kena sentiasa muhasabah diri, kena berdialog dengan diri sendiri, kan? Kemudian yang telah menjadikan dakwah kepada kebenaran, petunjuk kepada kebaikan. Kerana Allah Subhanahu wa taala menjadikan dakwah itu kepada kebenaran. Dakwah mesti kepada kebenaran. Mengajak manusia ke jalan mengenal agama Allah, iaitu membawa manusia itu kepada kebenaran, al-haqq. Disebut dalam Al-Quran al-haqq itu kebenaran.
Tak ada sesuatu yang benar melainkan dalam agama Islam yang telah dinyatakan kesempurnaannya dalam Al-Quran. Tak ada. Semua kebenaran itu hanya duduk dalam agama. Hari ini kita tengok ada cerita butterfly itu, mentega terbang. Kebebasan dalam beragama. Dia nak ajar kita, anak muda hari ini yang tak ada pedoman, yang terkapai-kapai dalam mempelajari ilmu akidah, tak ada basic belajar ilmu akidah, mudah akan terpercaya dengan doktrin-doktrin sebegitu. Mudah, tuan-tuan. Dia nak hari ni budak-budak muda, dia banyak belajar daripada media sosial, daripada TV, daripada YouTube, daripada TikTok. Inilah bahan bacaannya. Sebab kita hari ni dekat negara kita ajar budak-budak supaya dunia itu nak belajar explore. Guru pun bukan PDP, guru PDPC, guru pemudah cara. Kemudian guru ni pula ajar budak dia untuk explore dunia dalam alam maya. Dia pun explore, dia belajar sendiri tentang akidah. Sebab apa? Kita ketepikan pengajian secara bertalaqi, lutut bertemu lutut. Dengar ilmu akidah ni kena daripada guru. Gitu. Jadi kita kata kalau dalam piawaian perundangan negara kita tu tak benarkan gitu. Cuma kalau benda tu mudah-mudah tersebar, itu agak bahaya untuk anak-anak muda, generasi yang akan datang. Para ulama sendiri sebut, tuan-tuan, kalau kita nak tengok masa depan, tengok generasi anak muda. Kalau anak muda tu rosaklah masa hadapan negara. Kan? Sebab tu kalau kita ada anak, ada cucu, kalau kita tahu, kita ajar dulu dia. Sebab apa? Basicnya mesti dia dengar daripada mulut ibu ayah dia ataupun orang terdekat, sebelum dia nak duduk di dunia yang lebih luas, dunia yang tidak ada sempadan, dunia yang mudah dia jatuh ataupun dia terus duduk pada jalan kebenaran. Yang kita nak duduk dalam jalan kebenaran, kan? Petunjuk kepada kebaikan. Dakwah ni petunjuk kepada kebaikan, penyuluh. Tunjuk ni kita kata ar-rasyid ataupun al-huda, kepada kebaikan. Dan kemudian nasihat kepada kaum muslimin, sebagaimana semulia-mulia amal bakti, setinggi-tinggi darajat dan sepenting-penting urusan dalam agama tadi, iaitulah jalan para nabi Allah yang diutuskan dan jalan para awliya-Nya yang salih, juga jalan para ulama yang patuh, yang mendiami seluruh ilmu pengetahuan dengan keyakinan. Kemudian tuan-tuan, jalan dakwah ni tuan-tuan, jalan para nabi. Itulah jalan yang terbaik, jalan para nabi, kan? Kena kita doa, Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Kita doa kepada Allah, ya Allah, bagi aku ni jalan para nabi, para siddiqin, para awliya, para salihin hidup ni. Saya dengar doa ni daripada Ustaz Dr. Prof. Madia, Profesor Farid Ravi, Rektor KUIS yang jadi Universiti Islam Selangor tu. Dia sebut doa ni. Tapi dia kata tuan-tuan lepas tu, dia kata kat saya dekat sedang semain Jumaat masa tu, dia kata, tapi lepas doa ni tuan-tuan, kalau dia berjaya diimplementasikan, jangan terkejut kalau hidup tu jadi susah, macam hidup susah hanya dalam para nabi. Kalau kuat doa ni, kadang-kadang baliknya susah sebab kita minta jalan para nabi, tapi itulah jalan yang terbaik, kan? Gitu. Kemudian tuan-tuan, yang diutuskan tadi, para nabi yang diutuskan, sekalian para nabi, dan jalan para awliya, para wali, para kekasih Allah yang dekat dengan Allah, para awliya. Ni yang soleh, para awliya yang soleh. Ada ke para awliya yang tak soleh? Mungkin disebut di sini adalah orang-orang yang tersesat jalannya, mengaji agama, kemudian dia, sebab ada juga doa yang saya pernah dengar daripada
apa orang doa ni, dia kata Allahumma ja'alna minal ulama'is salihin wa la taj'alna minal ulama'it talihin. Doa tu, ya Allah kurniakan kami para ulama yang salihin, yang soleh, wa la taj'alna minal ulama'it talihin. Talihin ni dia lawan kepada soleh, talih ni buruk, ulama-ulama yang tak baik. Moga kita dijauhkan daripada ulama-ulama begini, kan? Wali-wali yang soleh ni dengan mana? Wali-wali yang berilmu, pengetahuan ni mungkin. Nah, kemudian juga jalan para ulama yang patuh. Ni jalan ulama ni dia ada ulama ni dunia akhir zaman ni kita pun tak mampu nak beza, tuan-tuan. Kalau tak ada ilmu tak boleh beza. Tapi hari ni ada ulama-ulama yang duduk, ataupun orang ulama ni jamak kepada ilmu, orang-orang yang banyak ilmunya, yang membawa ideologi ataupun kefahaman yang tak betul. Contoh saya sebut di sini fahaman Wahabiyah, Wahabi. Oh itu Wahabi tu kan. Ini ditolak lah, tapi saya tak sebut siapa-siapa. Cuma ada fahaman ni berlegar di dalam negara kita. Sebab tu kita tidak menolak seandainya jabatan agama itu mengambil tegas tentang pemberian tauliah. Seandainya orang tu dia memfahaman yang tak betul, kadang-kadang sebab itu ditolak, kadang-kadang sebab lain, sebab politik dan sebagainya. Saya tak ambil cara lah. Cuma kalau sebabkan fahaman yang tidak betul, fahaman, bila kita kata fahaman yang tak betul ni, dia bersangkut paut dengan akidah. Dia bukan ideologi sahaja, dia bukan sekadar doktrinisasi, tapi dia berkait dengan akidah. Akidah ni apa? Ikatan kita punya akidah, yakin, beriman kita kepada Allah tu bagaimana. Fahaman-fahaman yang tak betul ni, ataupun orang yang jamak tadi, orang berilmu yang buat fahaman, dan contoh dia bawa fahaman daripada Muhammad bin Abdul Wahhab, dia bawa fahaman daripada Ibn Taymiyah, dia bawa fahaman daripada Albani, dia fahaman daripada Syed Qutub. Ini antara nama-nama bawa fahaman, contoh daripada terjemahan kitab Mazayani, Fatiyakan. Dan setengah dalam kitab ni dia mengelirukan orang awam. Maka kadang-kadang sebab inilah dia dilarang. Tak boleh. Kita itu bukan disebut menyekat ilmu, tapi mengelakkan seseorang itu duduk dalam kecelaruan. Itu jelas tuan-tuan. Saya risau sebut-sebut, tuan-tuan tak jelas nanti salah faham dia. Baik. Tapi hari ini sebab tu kena doa lah, moga kita ni dikurniakan dengan orang yang soleh, orang yang alim yang betul-betul alim dengan jalan para ahli sunnah wal jamaah. Akidahnya ahli sunnah wal jamaah, Asy'ariyah wal Maturidi. Tu ngaji sifat 20. Sebab tu ngaji sifat 20 ni dia fardu ain. Fardu ain ni dia wajib ke atas mukallafin. Wajib kena tahu. Tak payah tahu, kita tahu Allah wujud tu bagaimana, kan? Wujud qidam tu bagaimana, baqa tu bagaimana. Kita kata qidam sedia ada, baqa itu tidak fana. Tadi yang kita sebut tadi, Allahu mawjud, Allah wujud la bidayatan, tidak ada permulaan, tidak ada pengakhiran bagi wujudnya. Kita faham jelas yang ni, cukup lah tuan-tuan. Faham sikit-sikit tapi kita jelas. Sebab apa? Sebab kata Imam Al-Ghazali, la tasihul ibadah illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadah seseorang melainkan selepas ia kenal Tuhan yang disembah. Nak kenal Tuhan yang kita sembah, kena belajar ilmu akidah dengan jalan yang betul. Tu ngaji ilmu akidah. Sebab tu kalau kita ulang 100 kali pun mengaji ilmu akidah ni tidak akan merugikan kita walau sedikit, bahkan akan memberikan kita manfaat yang terlampau besar. Cuma itulah, kadang-kadang ada hari ni ayah lah mengaji sifat 20 ni dia banyak sangat. Ia pun ambil lah jalan mudah ngaji tauhid 3, kan? Dia nak ambil jalan mudah. Apakah masuk syurga itu begitu mudah macam kita pilih jalan kat dunia ni? Tidak kan tuan-tuan? Begitu juga mengaji ilmu ni, jangan ada banyak memilih-milih.
Bagaimana ulama ada letakkan ilmu, jalan itu belajar ilmu saja, ikut saja apa yang ulama tetapkan. Janganlah kita campur adukkan. Kita habiskan ni sikit lah insyaAllah tuan-tuan. Dan azan lah ya. Kalau azan ni ya, maklum. Kemudian tuan-tuan, sambungannya lagi, iaitu ulama yang mana tadi, yang mendiami seluruh ilmu pengetahuan dengan keyakinan. Ulama yang berilmu lah, dan dengan keyakinan, ilmu yang betul, ilmu yang asah. Selawat dan sejahtera atas junjungan dan penghulu kita Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatimin nabi. Ya. Ni selawat ke atas baginda. Selawat dan sejahtera ni makna salawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kekasih yang teguh, penutup sekalian para nabi, imam sekalian para mutqin yang takutkan Allah Subhanahu wa taala, pemimpin bagi orang-orang yang terdahulu dan yang terkemudian, dan atas keturunannya serta para sahabatnya yang bersih hati lagi benar, dan atas para pengikutnya yang baik-baik hingga ke akhirat, hingga ke hari akhirat. Ni doa lah, ni doa masyayikh, doa al-habib kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kekasihnya, kekasih Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu penutup sekalian para nabi, dan juga Rasulullah juga adalah al-imam kepada sekalian para mutqin, iaitu orang yang takutkan Allah dengan sebenar-benar takut. Takut ni tuan-tuan, dalam Al-Quran Allah letak dua takut, perkataan khauf dan khasyah. Khauf dan khasyah. Tapi para ulama dia membahaskan dua perkataan khauf dan khasyah ni. Khauf ni takut, takut yang tak kisah takutnya bagaimana pun, tapi takut. Macam kita takut kelaparan, takutkan sesuatu. Adapun para ulama kata khasyah ni adalah syiddatul khauf, takut yang teramat-amat. Itu makna takut. Adapun takwa, antara pembahagian para ulama, 4 pembahagian takwa itu adalah takut. Makna takwa ni, maka kata para ulama, takut yang dalam perkataan takwa ini adalah takut yang mana, takut yang sampaikan satu orang itu dia jadi fi halul aman, dia takut dalam keamanan, aman, dia aman. Maknanya dia takut tu dengan makna apa? Mudah, susah nak saya sebut. Takut bukanlah dengan dia tak menentu. Takut tak menentu maknanya tak boleh makan, tak boleh minum, tidur pun tak boleh. Bukan itu makna takut kepada Allah. Tapi takut kepada Allah sampailah diri dia itu seakan-akan dalam keamanan, cinta kepada Allah tu sehabis-habis, sampailah ibadat dia itu semua kepada Allah, serah diri habis kepada Allah. Tawajuhlah kita katakan. Itu makna takut tu. Ya, bukanlah menghalang daripada melakukan perkara-perkara lain, tapi sampaikanlah, itulah makna takut tu. Kan? Sampai situlah dia punya makna tu. Adapun selepas dari itu, maka telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fahijratuhu ila Allah wa rasulihi, wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw ila imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Rawahul Bukhari wa Muslim. Yang bermaksud, sesungguhnya tiap-tiap amal itu adalah dengan niat, dan sesungguhnya bagi setiap manusia itu balasan apa yang telah diniatkan. Barang siapa yang berhijrah, berpindah negeri kerana Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang berhijrah kerana dunia yang dituntutinya, atau kerana seseorang perempuan yang mahu dinikahinya, maka hijrahnya itu adalah kepada apa yang ia berhijrah kerananya.
riwayat Bukhari dan Muslim. InsyaAllah ni hadis yang disebut dalam ni hadis selepas daripada dibacakan mukaddimah tadi ni. Antara sebab dibacakan hadis ini menunjukkan setiap amal itu ataupun amalan kita ni tergantung kepada niat kita. Sebab tu kena niat yang baik-baik. Nak buat apa-apa pun kena niat yang baik-baik, supaya yang seterusnya akan berlaku dengan baik-baik. Sebab apa? Kalau seseorang itu niat kerana Allah dan Rasulnya, maka dia akan dapat Allah dan Rasulnya. Kalau dia tu niat cinta kerana Allah dan Rasulnya, dia akan dapatkan cinta Allah dan Rasulnya. Tapi kalaulah dia berhijrah ataupun berubah kerana harta dunia ataupun perempuan, maka dia akan dapatkan itu, maka dia tak dapat Allah dan Rasulnya. Wallahu a'lam. InsyaAllah saya rasa sekadar itu untuk hari ini. Cukuplah mana kita dapat hari ini. Moga-moga dengan apa yang kita dengar hari ini dapat kita faham dan kita amalkan, dapat kita sebar-sebarkan, dapat kita jadikan mungkin pedoman hidup. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita tutup dengan tasbih kafarah surah Al-As dan doa subhanallah bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr alladhina amanu wa 'amilus salihati. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya muallima Ibrahim al-hikmata 'allimna, ya mufahhima Sulaiman fahimna, fafahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukma wa 'ilma, wa sakharna ma'a Daud al-jibal subhana wat tayr wa kunna fa'ilin. Ya rabb Sulaiman wa ya rabb Ibrahim wa ya rabb Musa wa Isa wa ya rabb Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, akhrijna min zulumatil jahli wan nisyan birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin.